Terima kasih Datuk Yang di-Pertua Tebang Sawit Tanang Buluh. Soalan saya nombor 10. Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Kuala Nerus. Saya tak ada pantun, saya terus menjawab Tuan Yang di-Pertua. Susulan perwataan larangan merokok di tempat makan di bawah Peraturan 11/1/D Peraturan Kawalan Hasil Tembakau 2004 Pindaan 2018, Kementerian Kesihatan Malaysia telah memulakan talian aduan bermula Januari tahun 2019. Sebarang aduan merokok di tempat makan boleh disalurkan melalui aplikasi WhatsApp di talian 010-860-8949. Setiap aduan yang diterima akan diverifikasi oleh Bahagian Kawalan Penyakit KKM dan disalurkan ke lapangan untuk tindakan penguatkuasaan selanjutnya. Bagi aduan berulang iaitu aduan yang diterima bagi premis yang sama melebihi 2 kali ke atas, tindakan serta-merta akan dilaksanakan dengan memaklumkan kepada penguatkuasa KKM di lapangan untuk tindakan segera. KKM amat prihatin dengan aduan yang diterima terutamanya bagi aduan berulang. Sebagai contoh, pada tahun 2022, KKM telah menerima sebanyak 7,291 aduan membabitkan 5,030 premis tempat makan di mana 1,233 premis dengan aduan yang berulang. Sebanyak 1,265 premis kawasan larangan merokok telah diperiksa dan sebanyak 30,648 notis kesalahan di tempat makan di bawah Peraturan 11/1/D telah dikeluarkan dengan nilai kompaun sebanyak berjumlah 7.6 juta. Untuk makluman Dewan, juga bagi tempoh 1 Januari 2023 sehingga 19 Januari 2023 sahaja, KKM telah menerima sebanyak 587 aduan membabitkan 545 premis tempat makan di mana 40 premis dengan aduan yang berulang. Sebanyak 5,213 premis kawasan larangan merokok telah diperiksa dan sebanyak 3,376 notis kesalahan merokok dikeluarkan dengan nilai jumlah kompaun berjumlah 844,750. Berdasarkan aduan yang telah direkodkan dan dianalisis, beberapa tindakan penambahbaikan telah dan akan dilaksanakan. Antaranya, penyelarasan mekanisme maklum balas tindakan kepada pengadu khususnya bagi lokasi hotspot akan ditambah baik, sesi libat urus dengan persatuan-persatuan pengusaha tempat makan bagi memastikan kepatuhan mereka terhadap larangan merokok ini. Dan ketiga, advokasi dan pendidikan kesihatan berkaitan dengan larangan merokok khususnya di tempat makan akan terus dipergiatkan bagi memastikan orang ramai mematuhi peraturan ini. Bagi maklumat tambahan kepada Yang Berhormat Kuala Nerus, bagi negeri Terengganu, aduan penguatkuasaan yang diterima melalui WhatsApp adalah berjumlah aduan larangan merokok sebanyak 94 kes, premis dengan aduan berulang adalah 7 kes, premis diperiksa adalah berjumlah 26,980 dan notis yang dikeluarkan adalah sebanyak 2,141. Dan untuk makluman Dewan juga, komplain ataupun aduan melalui WhatsApp ini kita tidak dapat buat secara real time. Contohnya, sekarang kita mesej WhatsApp, kita terus dalam tempoh 15 minit, penguatkuasa kita terus ke hotspot yang telah diadukan. Kita akan membuat analisa dan mengenal pasti hotspot dan penguatkuasa kita akan turun ke padang. Dan juga untuk makluman Dewan, saya ingin memasukkan jawapan di mana penguatkuasaan yang kita terima daripada penguatkuasaan, kita juga turut menerima ancaman kepada menghalang tugas terhadap petugas penguatkuasaan. Daripada 23 kes sepanjang pada tahun 2022, 17 kes berlaku semasa pelaksanaan operasi penguatkuasaan peraturan kawalan hasil tembakau 2004. Dan penguatkuasaan kita di lapangan adalah untuk menguatkuasa tetapi bukan hanya sekadar menghukum ataupun menangkap, tetapi ingin mengguna akta yang sedia ada untuk mengelak ketidaksenangan pengunjung-pengunjung pusat makanan untuk menghidu asap rokok di tempat makan. Sekian, terima kasih. Soalan tambahan Yang Berhormat Kuala Nerus. Terima kasih Datuk Yang di-Pertua dan terima kasih Yang Berhormat di Malam Turi yang ada jawapan yang agak komprehensif. Cuma apa yang kita sedia maklumlah, memang kita dah faham tentang kesan asap rokok
khususnya pada diri sendiri itu satu hal, tapi yang penting pada persekitaran, pada orang yang berada di sekeliling, yang kita panggil pesis muka ni lah, dengan izin. Ini yang dibimbangkan oleh masyarakat. Timbullah masalah aduan lambat bertindak. Yang saya juga bukan hanya kesan kepada perokok ataupun yang di sekitaran, tapi kesan pada ekonomi juga. Kerana mengikut laporan 2020, kerajaan belanjakan RM6.2 bilion untuk merawat pesakit yang ada hubung kait dengan asap rokok ini. Sedangkan hasil yang dikutip sekitar 3 bilion saja tahun 2020. Jadi apa yang saya nak tekankan di sini, dari segi ekonominya pun kita terkesan, kesihatan pun kita terkesan, beban kepada pihak KKM pun juga besar, dan kita pun telah banyak buat kempen-kempen. Contoh kalau kita bagi kawasan larangan merokok, kalau kita ada perwataan kawasan larangan merokok, KL bebas asap rokok. Kalau Terengganu kita ada TIBA, Terengganu bebas asap rokok yang dilaksanakan sejak Februari 2014 lagi. Tapi hasilnya tidak begitu memberangsangkan. Dan adakah ini ada masalah di pihak KKM Industri dari segi soalan saya, adakah penguatkuasaan yang agak tidak menyeluruh ini kerana kekurangan kakitangan penguatkuasaan ataupun dari segi peruntukan yang tidak mencukupi kepada KKM untuk melaksanakan penguatkuasaan yang lebih tegas lagi kepada mereka merokok, khususnya di tempat awam, di tempat berekreasi dan sebagainya. Terima kasih. Sila Yang Berhormat Menteri. Terima kasih Yang Berhormat Kuala Nerus. Saya bersetuju dengan pandangan Kuala Nerus berkenaan tentang perbelanjaan yang telah kita belanjakan untuk merawat dan juga membantras aktiviti-aktiviti merokok ini. Sebab itu di peringkat kementerian dan juga berdasarkan pengumuman yang terbaru yang amat berhormat Perdana Menteri apabila ingin memperkenalkan satu cukai untuk vape, di dalam ucapan beliau dimasukkan berkenaan tentang Generational Endgame ataupun GEG berkenaan satu akta rang undang-undang anti tembakau, dan juga saya berharapkan agar pembentangan GEG ini akan dapat dijayakan dan mendapat sokongan di dalam Dewan. Dengan cara ini kita dapat menghasilkan satu generasi baru, kelompok baru di mana pengharaman ataupun penamatan perokok-perokok apabila mencecah usia 18 tahun dikuatkuasakan, kita akan dapat mengeluarkan generasi yang merokok. Dan juga sudah pasti kita mengalami kekurangan penguatkuasaan. Walaupun demikian, kita sedaya mungkin menggunakan data-data aduan-aduan yang sebanyak 48,000 sepanjang tahun 2022. Kita akan analisakan dan kita akan kenal pasti dan menghantar penguatkuasa kita ke hotspot-hotspot dan untuk membuat penguatkuasaan. Itu adalah ikhtiar daripada KKM. Sekian, terima kasih Yang di-Pertua. Soalan di sebelah kanan. Sila tekan Yang Berhormat Kota Melaka. Terima kasih Timbalan Speaker. Soalan tambahan saya lah, Timbalan Menteri, banyak usaha yang telah dijalankan oleh pihak kementerian untuk mengatasi larangan merokok ini. Tapi saya nak meminta perhatian daripada Timbalan Menteri. Kita jangan pergi terlalu jauh. Kita tumpukan bangunan parlimen saja. Kita lihat ada ramai yang masih merokok. Sungguh pun bangunan parlimen adalah tempat melarang rokok. Sehingga kita lihat di bilik whip juga ramai yang merokok dalam bilik whip. Saya rasa kita harus menunjukkan satu contoh yang baik kepada semua. Kita ialah wakil rakyat. Jadi apakah pandangan daripada Timbalan Menteri, usaha yang kita harus lakukan terhadap perokok untuk kita berikan pendidikan kepada mereka. Kalau mereka nak merokok, biarlah pergi ke luar sana merokok. Jangan menyusahkan orang lain. Terima kasih Timbalan Menteri. Saya bersetuju dengan pandangan Kota Melaka dan saya kenali beliau agak konsisten berkenaan tentang larangan merokok di ruang parlimen, dan juga untuk menjadi contoh yang baik kita haruslah menjadi wakil rakyat yang menunjuk sikap yang terpuji
dan juga saya menasihatkan kepada rakan-rakan parlimen bagi-bagi yang masih lagi merokok, kalau boleh kita buangkanlah tabiat merokok itu. Tetapi sekiranya ingin diteruskan, pergilah ke ruang merokok yang bersesuaian dan jangan merokok di kawasan berdekatan dengan ruang pejabat dan di dalam bangunan parlimen. Dan juga saya akan edarkan satu infografik nombor-nombor larangan merokok. Ahli-ahli parlimen yang ingin membuat aduan boleh juga WhatsApp ke 0108608949 dan saya ucapkan terima kasih atas keprihatinan Kota Melaka memberi teguran kepada perokok-perokok di kawasan parlimen. Sekian, terima kasih. Kita beralih ke soalan